Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indi imra'atun min al-yahud wa hiya taqul هل شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ قالت فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما تفتن يهود. قالت عائشة فلبثنا ليالي ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ قالت عائشة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يستعيذ من عذاب القبر أو كما قال. hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam balik ke rumah aku pada satu hari. Kebetulan di rumah aku ada satu orang tetamu, iaitu perempuan Yahudi. Isteri ni banyak isteri. Nabi SAW ni banyak isteri. Jadi Nabi buat giliran. Hari itu jatuh giliran rumah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kata Nabi SAW balik ke rumah. Kebetulan masa Nabi sampai itu, Aisyah ada satu tetamu, iaitu seorang perempuan Yahudi. Wahia taqul, perempuan Yahudi itu kata pada Aisyah, dia kata, hal sya'arti annakum tuftanuna fil qubur. Perempuan Yahudi itu kata dekat Aisyah, dia kata, hang tahu dah, hal sya'arti, maksudnya hang perasan dah, hang tahu dah, annakum tuftanuna fil qubur, hampa bila mati esok akan kena fitnah dalam kubur. Perempuan Yahudi yang mai rumah Aisyah ni, dia kata dekat Aisyah macam tu. Dia kata, hang tahu dah, hampa ni orang Islam ni, esok mati masuk kubur, hampa nanti kena fitnah dalam kubur, hampa nanti kena bencana dalam kubur. Qalat, kata Aisyah, farta'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala innama tuftanu yahud. Nabi duduk dengar, Nabi baru balik. Nabi balik tadi, Nabi tengok perempuan Yahudi ni duduk sembang dengan Aisyah. Nabi tak kacau, Nabi terus masuk pergi dalam. Nabi duduk dalam, Nabi boleh dengar mereka duduk sembang.
Nabi dengar perempuan Yahudi ni kata dekat Aisyah. Dia kata, hampa tahu dah, hampa orang Islam ni bila mati masuk kubur, hampa nanti kena bencana dalam kubur. Nabi bila dengar macam tu, Nabi duduk dalam tu, Nabi farta'a Rasulullah SAW. Nabi penerah suara. Nabi angkat suara dia. Nabi cakap bagi kuat. Nabi kata, innama tuftanu Yahud. Nabi kata, sesungguhnya yang nak kena azab dalam kubur ni orang Yahudi. Nabi kata dengan suara yang kuat. Yahudi ni bila dengar macam tu, dia pun cepat-cepat bangkit balik. Qalat Aisyah. Aisyah cerita lagi. Aisyah kata, falabithna layali. Selang beberapa malam, Nabi balik lagi ke rumah Aisyah. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pula kata dekat Aisyah. Nabi kata, hal sya'arti annahu uhiya ilayya annakum tuftanuna fil qubur. Selang beberapa malam lepas tu, Nabi balik rumah Aisyah. Lagi sekali Nabi kata. Nabi kata dekat Aisyah, hang tahu tak, telah diwahyukan oleh Allah kepada aku, sesungguhnya orang-orang Islam akan menerima fitnah dalam kubur. Nabi kata lagu tu pula. Nabi kata, tahu dah, kita orang Islam ni mati masuk kubur, dalam kubur ada fitnah dia. Maknanya dalam kubur ni ada munkar nakir, maknanya dalam kubur ni ada soalan, maknanya dalam kubur ni ada orang terima nikmat, ada orang terima azab. Qalat Aisyah, kata Aisyah, fasami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'du yasta'idu min azabil qabri. Aisyah kata, aku selepas daripada malam Nabi habaq ni, selepas daripada malam yang Nabi kata dekat Aisyah, har sya'arti, hang tahu dah, kata orang Islam masuk kubur ada fitnah dia. Lepas daripada malam tu, kata Aisyah radhiyallahu anha, aku selalu dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'izu min azabil qabri. Selalu Nabi minta berlindung dengan Allah daripada kena azab dalam kubur. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada hadis ni dapat kita faham bahawa salah satu daripada benda yang semua kita akan jumpa ialah keadaan ni dalam kubur. Keadaan di mana Allah Subhanahu wa taala akan hantar dua malaikat. Dalam hadis Nabi kata, wajaa malakani, maka datang dua malaikat. Mana-mana manusia mati masuk kubur, mai dua malaikat, iaitu Munkar dan Nakir. Fayaq'udani, maka orang yang mati yang dikebumikan dalam kubur ni akan didudukkan dalam kubur. Fayaq'udani, dibangkitkan dan didudukkan kita ni dalam kubur, dan disoal kita dengan beberapa soalan. Yang menjawab bukan lidah yang fasih, yang menjawab bukan ilmu yang tinggi, yang menjawab adalah amal ikhlas yang kita buat semasa di atas dunia ni. Kalau masa atas dunia peluang masa Allah bagi kita manfaatkan dengan sebaiknya, mudah-mudahan dalam kubur esok dimudahkan kita untuk nak jawab soal Munkar dan Nakir ini. Bagi orang-orang yang berjaya, maka diluahkan kuburnya maddal basar, seluas mata memandang. Bagi orang-orang yang gagal, maka kubur ni akan sempit dan akan kapit dia sehingga bersedaging di antara bumi dan tubuh badan dia sendiri. Maka benda ni adalah satu benda yang wajib diimani oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Kerana benda ni datang keterangan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tashahhada ahadukum falyasta'iz billahi min arba'.
yaqul Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, apabila kamu bertasyahud, maka hendaklah kamu minta berlindung dengan Allah daripada 4 benda. Nabi pesan, kita ni kena selalu minta lindung daripada 4 perkara ni. Yang pertama, mintalah Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam. Minta, ya Allah, minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada azab neraka jahannam. Yang ni kena minta. Sebab manusia, dia kuat macam mana pun, dia gagah macam mana pun, duit dia ada banyak mana pun, dia kenal orang ramai mana pun, dia tak boleh tahan dengan azab neraka Tuhan. Tak boleh tahan. Maka nama kata manusia kena minta berlindung daripada azab neraka jahannam yang tak ada seorang boleh tahan. Yang kedua, Nabi kata minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala wa min azabil qabri, daripada kena azab dalam kubur. Macam tu juga, kuat macam mana pun, duit banyak macam mana pun, kita terkenal macam mana pun, orang sayang ke kita ramai mana pun, azab kubur kita tak boleh tahan. Maka minta berlindung dengan Allah daripada kena azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Yang ketiga, Nabi kata minta berlindung dengan Allah daripada kena fitnah masa hidup dan selepas mati. Minta berlindung dengan Allah kita atas dunia masa hidup ni pun, kalau fitnah mai tak boleh tahan. Kalau fitnah mai dekat kita tak boleh tahan. Fitnah ni dia mai macam-macam rupa. Dia mai dalam bentuk ada bini derhaka, sakit kepala otak. Fitnah atas dunia boleh mai dalam bentuk anak-anak. Ada anak seorang pun tak bagi bahagia dekat kita. Ini fitnah masa hidup. Fitnah dalam dunia boleh jadi dalam bentuk harta. Allah tak bagi harta dekat kita. Hidup susah merempat sana sini, kita susah dalam dunia. Kita boleh jadi macam-macam kerana tak ada harta. Allah boleh fitnah kita dengan harta. Allah bagi harta melimpah ruah, akhirnya kita lupa dekat dia. Maka harta yang banyak langsung tak membantu kita untuk selamat di akhirat. Maka itu fitnah masa hidup. Masa hidup manusia boleh kena 1001 fitnah. Minta berlindung dengan Allah supaya Allah tidak fitnah kita, Allah tidak uji kita dengan ujian yang kita tak boleh tanggung masa hidup. Demikian juga minta berlindung selepas mati. Daripada mula nak mati sampai lepas kita mati, mula-mula masuk dalam kubur, lepas tu sampai kita bangkit di mahsyar, sampai selesai hisab ke atas kita, sampai kita nak kena lintas sirat, sampailah kita masuk syurga. Minta Allah Subhanahu wa taala selamatkan perjalanan kita. Daripada mula nak mati, biar Allah bagi dekat kita husnul khatimah, mati cantik. Lepas kita mati, minta kubur kita tu menjadi satu taman, raudatun min riyadil jinan. Minta Allah jadikan kubur kita jadi satu taman daripada taman-taman syurga. So, kita tak tahu kita nak duduk berapa lama dalam kubur sehingga ditakdirkan Allah jadi kiamat. Minta kubur tu jadi satu tempat yang selesa untuk kita. Selepas daripada tu minta kita bangkit di mahsyar esok, bangkit duduk dalam kumpulan orang beriman dan tidak duduk sama dengan kumpulan orang yang bermasalah. Minta di mahsyar esok kita tidak teruk diuji dengan air peluh yang tenggelam sampai paras hidung dan sebagainya. Minta Allah selamatkan kita. Minta kita dihisap dengan hisap yang segera dan hisap yang mudah, tak banyak kira bicara. Minta kita selamat lintas sirat tanpa kita kena tarik dengan besi tajam sampai jatuh di dalam lubang api neraka. Minta kita selamat sampai di syurga. Minta kita menerima nikmat yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman pada dia. Minta selamat daripada fitnah masa hidup, minta selamat daripada fitnah lepas mati. Dan yang keempat, kata Nabi SAW, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dan minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada kejahatan fitnah dajjal. Kita tak tahu kiamat nak jadi bila.
Entah ke kiamat nak jadi lagi sebulan, entah ke nak jadi lagi setahun, entah ke nak jadi lagi 5 tahun, entah ke nak jadi lagi 10 tahun. Kalau sekiranya ditakdirkan kiamat jadi lagi 5 tahun, dan kebetulan Allah panjangkan umur kita, dan kita berjumpa dengan yang kata hari kiamat tu, kita berjumpa. Kalau ditakdirkan kita panjang umur dan berjumpa kiamat, kita akan jumpa satu tanda besar sebelum jadi kiamat, iaitu mainnya Dajjal. Minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada tertipu dan terpedaya dengan fitnah Dajjal yang tujuan dia nak menyesatkan manusia yang ada di atas muka bumi ini. Benda kita tak tahu, kita minta berlindung dengan Allah. Kalau kita panjang umur, kita jumpa Dajjal, jangan jadikan kita orang yang terpedaya dengan Dajjal ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW sendiri satu manusia yang dipelihara oleh Allah. Nabi SAW sendiri satu manusia maksum. Nabi SAW sendiri yang tentulah tak ada masalah, tentulah terus masuk syurga. Nabi yang macam ni pun tiap-tiap kali lepas semayang tidak pernah lupa doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta supaya Allah selamatkan dia daripada 4 benda yang disebut oleh Nabi SAW tadi. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 3. Nurul Ihsan jilid 3. Muka surat 169. Muka surat 169. Kita masih lagi membaca tafsir surah Asy-Syu'ara. Tafsir surah Asy-Syu'ara. Malam ni kita sambung ayat 192. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan bahwasanya Quran ini sungguh-sungguh turun daripada sisi Tuhan Rabbul Alamin. Malam ni dia nak cerita dekat kita tentang Quran bukan Nabi karang. Quran bukan ada satu ahli syair mana tolong karang bagi dekat Nabi, suruh Nabi baca. Jauh sekali. Quran ini bukan karangan syaitan yang diberi kepada Nabi SAW. Sebab orang kafir Quraisy ada yang tuduh kata Quran ini karangan syaitan. Syaitan bawa mai ke telinga Nabi, maka Nabi baca. Depa gamak tuduh sampai macam tu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala waktu pun ayat ni firman Allah, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan bahwasanya Quran ini sungguh turun oleh Tuhan Rabbul Alamin. Bukan sihir, bukan cerita dahulu kala. Quran ini dia bukan asatirul awalin. Dia bukan cerita dongeng orang dulu-dulu. Kita banyak cerita dongeng, cerita Panglima Bukit Seguntang lah, dia ni pun jadi daripada mutah lembu lah, apa merepek, merapu dana banyak sangat. Quran ini bukan cerita dongeng. Quran Allah yang buat turun, dan benda ni untuk dijadikan panduan hidup manusia yang ada di atas muka bumi. Firman Allah, nazala bihi, nazala itu bukan nazala, dia tak ada syaddah. Tolong ku betul. Nazala bihi ruhul amin ala qalbik. Telah bawa turun dengannya, yakni dengan Quran itu, oleh Jibril. Tuan-tuan, satu kita kena ingat, Jibril itu bahasa hadis. Jibril, bukan Jibrail. Dalam kitab-kitab lama ni dia suka tulis Jibrail. Nabi tidak pernah sebut Jibril ni dengan nama Jibrail, tak pernah. Jibril. Hadis sebut malaikat ni nama dia Jibril. Seperti mana hadis tidak pernah sebut malaikat maut dengan nama Izrail. Tak. Kita semak dalam hadis-hadis sahih, tidak ada hadis yang menceritakan Nabi sebut malaikat maut ni dengan nama Izrail. Tak ada. Nabi bila pun kalau dia nak sebut malaikat maut, dia sebut malakul maut. Ini bahasa hadis. Ini benda-benda ni kita perbetul sikit-sikit. Maka demikian juga dengan malaikat Jibril. Jibril, bukan Jibrail. Begitu. Baik. Dia sebut dalam ayat ni, nazala bihi ruh. Ar-ruhul amin, ini Jibril. Nazala bihi ruhul amin ala qalbik.
telah bawa turun dengannya, yakni dengan Quran itu, oleh Jibril, roh yang kepercayaan atas hati engkau ya Muhammad. Allah nak memperjelaskan benda ni. Allah nak bagi tahu benda ni kepada orang kafir Quraisy bahawa Quran ini Allah yang bawa turun. Allah suruh malaikat Jibril, Ar-Ruhul Amin, bawa ayat ni bagi ke dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Litakuna minal munzirin. Munzirin bukan munzarin, baris silap. Litakuna minal munzirin, supaya jadi engkau daripada segala orang yang menakuti. Nabi SAW ini adalah pemberi ingat. Nabi kerja dia ialah memberi inzar. Dia kata inzar maksudnya bagi warning, bagi amaran. Itu sebab Quran dia turun mai dua. Satu, dia bagi amaran. Satu, dia bagi berita gembira. Ini Quran. Sebab Quran dia sebut Nabi ini naziran wa bashiran. Nazira maksudnya pemberi amaran. Bashira maksudnya pemberi berita gembira. Nabi SAW apabila dia nak sampaikan Islam, dia beritahu dua benda. Kalau sekiranya hampa bantah, neraka ada ada. Dia cerita sifat-sifat neraka satu-satu. Kalau sekiranya hampa taat, syurga ada. Dia cerita segala janji yang disediakan oleh Allah, janji nikmat yang ada di dalam syurga. Maka Quran turun mai dengan package ini, dengan package memberi amaran dan package memberi rangsangan. Ini Quran. Maka dia sebut di sini litakuna minal munzirin, supaya Nabi Muhammad SAW itu menjadi orang yang boleh memberi amaran, memberi ingatan, suruh manusia dengan tauhid Allah Subhanahu wa taala dan tegah manusia daripada syirik Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi. Nabi tidak pernah suruh orang buat jahat. Nabi tidak pernah menganjurkan orang supaya bermusuh-musuh. Nabi tidak pernah mengambil kesempatan di dalam dakwah dia untuk nak suruh orang buat benda yang tak elok. Sebaliknya Nabi SAW bila bercakap pun suruh orang buat benda baik, dan Nabi larang orang daripada buat benda-benda jahat dan benda-benda dosa. Firman Allah, bilisanin arabiyyin mubin, dengan lughah Arab yang nyata. Quran itu seperti anbiya yang menakuti dengan lughah Arab, iaitu Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib dan Nabi Ismail. Ini nabi-nabi keturunan Arab. Nabi ada keturunan Arab, ada keturunan Bani Israel. Maka nabi-nabi yang berketurunan Arab di antaranya ialah Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib dan Nabi Ismail. Ini nabi-nabi yang berketurunan Arab. Seperti mana Nabi Muhammad SAW berketurunan Arab. Maka Quran diturunkan bilisanin arabiyyin mubin. Quran diturunkan dengan lisan Arab yang terang. Maksudnya ialah bahasa tu bahasa Quran. Bukan bahasa Ajam, dan bukan bahasa Turki, dan bukan bahasa Hindi dan lainnya. Quran dia tak turun dalam bahasa lain daripada bahasa Arab. Quran turun dalam bahasa Arab, dan bahasa Arab itulah bahasa syurga. Begitu. Firman Allah, wa innahu lafi zuburil awwalin, dan bahawasanya Quran yang diturunkan ke atas Nabi Muhammad SAW itu sungguh disebut pada dalam segala kitab yang dahulu kala, iaitu kitab Taurat, Injil dan sebagainya. Cerita pasal Nabi Muhammad SAW nak bangkit dan menjadi Nabi akhir zaman ini, dalam Taurat pun ada tulis, dalam Injil pun ada tulis. Maka kalau sekiranya golongan Bani Israel tak mau terima Nabi Muhammad, bermakna mereka tak terima Taurat. Sebab cerita kata Nabi Muhammad nak mai ni, dalam Taurat dah tulis terang-terang dah akan mai satu Nabi akhir zaman, nama dia Ahmad, nama dia Muhammad. Ahmad makna dia Muhammad. Orang-orang Bani Israel yang percaya dengan Taurat, dia mesti percaya Nabi Muhammad. Kalau dia kata dia orang kuat agama dia percaya kepada Taurat, tiba-tiba tak mau percaya Nabi Muhammad, dia ada kepentingan. Dalam bahasa Allah orang kata dia double standard. Dia ada dua pendirian. Satu pendirian percaya Taurat, satu pendirian lagi tipu diri sendiri. Dia ada dua pendirian. Kalau dia betul-betul beriman dengan Taurat, bila main Nabi Muhammad dia terima.
Pasal dalam Taurat cerita tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Macam tu juga dalam Injil terang-terang sebut tentang bangkitnya Nabi akhir zaman, nama dia Nabi Muhammad SAW. Firman Allah, awalam yakul lakum ayatan an ya'lamahu ulama'u bani Israel. Dan tiada adakah cukup bagi mereka itu, yakni kafir-kafir Mekah itu, dalil atas yang demikian itu? Tuhan tanya. Tuhan tanya, Bani Israel ni tak cukup lagi ke bukti tentang kedatangan Nabi Muhammad ni? Bani Israel kata mereka beriman dengan Taurat. Dalam Taurat cerita kata Nabi Muhammad akan mai. Tak cukup lagi ke bukti dalam Taurat tentang kedatangan Nabi Muhammad? Tuhan tanya mereka. Bahawa ketahui akan dia oleh ulama-ulama Bani Israel. Ulama mereka tahu. Ulama Bani Israel mereka tahu kata akan ada lagi Nabi akhir zaman, nama dia Nabi Muhammad. Ulama mereka tahu, tapi ulama mereka sembunyikan benda ni pasal apa? Pasal apa dia sembunyi? Pasal dia ada kepentingan diri dia sendiri. Tuhan, kita tak mau kita jadi orang macam ni. Kita tak mau kita jadi orang yang tahu tapi sembunyi ilmu yang kita tahu. Kita tak mau. Kita kalau kita tahu kata benda tu haram, kita kena kata haram. Kalau kita tahu kata benda tu wajib, kita kena kata wajib. Soal apa nak jadi selepas daripada kita kata benar, itu soal lain. Kita kata yang benar. Dan kita kata dengan adab. Kita kata dengan sopan. Kita sampaikan benda tu dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama Bani Israel, dia bukan tak tahu kata benda tu tak betul. Dia bukan tak tahu kata benda tu betul. Tapi benda tak betul, dia tak kata tak betul. Pasal dia ada kepentingan dia. Benda betul, dia tak kata betul kerana dia ada kepentingan dia. Maka inilah yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kata, ya'lamahu ulama'u Bani Israel. Cerita pasal Nabi Muhammad nak mai ni, ulama Bani Israel semua pun tahu. Seperti mana Abdullah bin Salam dan segala sahabat-sahabatnya. Abdullah bin Salam adalah ulama Bani Israel. Dia bukan tak tahu benda ni. Dia tahu, tapi dia buat-buat tak tahu. Walaupun dia sebenarnya dia tahu. Firman Allah, walau nazzalnahu ala ba'dil a'jamin faqara'ahu alaihim ma kanu bihi mu'minin. Dan jika kami turun akan dia, yakni akan Quran itu atas setengah orang ajam, yakni orang yang bukan Arab, maka baca ia, yakni baca orang ajam itu akan Quran atas mereka itu, yakni atas kafir-kafir Mekah, nescaya tiada ada mereka itu dengannya beriman kerana benci mereka daripada ikutnya. Tuhan kata apa lagi tak kena dengan kafir Quraisy? Apa lagi tak kena? Hampa orang Arab. Aku bangkitkan Nabi Muhammad bangsa Arab. Bukan sahaja Nabi Muhammad ni bangsa Arab, adik-beradik hampa pula. Quran sebut ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Depa ni semua hak duk bantah, hak duk engkar ni, depa kenal Nabi Muhammad ni macam mana depa kenal anak depa sendiri. Apa lagi alasan hampa untuk tak mau terima Nabi Muhammad ni? Apa lagi Tuhan kata? Kalau aku lantik Nabi untuk pimpin hampa, Nabi ni bukan orang Arab, tentu hampa tak ikut. Hampa kata macam mana kami nak ikut dia? Dia pun bukan orang Arab. Nak main baca Quran bahasa Arab, macam mana kami nak ikut dia? Tuhan kata kalau aku lantik Nabi bukan Arab, hampa buat alasan tak mau ikut dia pasal dia bukan Arab. Lah ni aku lantik Nabi orang Arab, pasal apa yang tak mau ikut dia? Tuhan tanya, apa? Pasal apa duk bagi alasan? Hampa kata hampa orang Arab, hampa bangga dengan hampa ni Arab, dan aku lantik Nabi dekat hampa orang Arab. Pasal apa tak mau ikut? Orang yang aku lantik ni pula orang yang terpilih di kalangan Arab yang ada pada masa itu. Nabi Muhammad SAW kecil-kecil lagi, tuan-tuan, dia belum jadi Nabi, umur baru belasan tahun. Hajarul Aswad jatuh. Sampai nak jadi perang, suku-suku Arab semua, sebab masing-masing mendakwa puak dia, suku dia paling layak untuk nak ambil Hajarul Aswad bawa balik di tempat dia. Kawan tu kata dia layak, ketua kaum ni kata dia layak, kumpulan ni kata dia layak, sampai nak jadi perang. Yang akhirnya dia kata, lah macam ni, kita tengok pintu tu, siapa masuk ke pintu tu sekali lagi, dia yang akan jadi hakim, memutuskan siapa yang layak bubuh balik Hajarul Aswad di tempat dia. Apa dia kata, kita ikut.
Allah Subhanahu Wa Ta'ala atok benda ni elok dah. Habis mereka kata, cuak Nabi Muhammad mai. Nabi Muhammad SAW yang masa tu belum jadi Nabi, umur baru belasan tahun. Cuak kata masuk. Bila masuk semua orang rasa sejuk hati. Mereka kata kalau Muhammad, okey. Bila Nabi Muhammad mai, mereka pun cerita, lah ni kami ni duk berbalah, duk bergaduh, siapa layak buh Hajarul Aswad di tempat dia. Semua dakwa kata ada kelayakan belaka. Nabi kata tak apa, dia rongkai serban nak dia duk pakai, dia hampang, dia ambil Hajarul Aswad buh atas batu tu. Dia kata panggil mai semua 12 suku kaum ni, pakat pegang keliling kain serban tu, angkat pergi penjuru Hajarul Aswad. Nabi kata aku bubuh. Semua orang puas hati. Semua orang puas hati. Pasal apa mereka puas hati? Pasal Nabi Muhammad. Mereka panggil Nabi Muhammad Muhammad Al-Amin. Daripada awal dah, daripada kecil-kecil, Muhammad ni budak baik. Tak pernah bagi sakit hati siapa, tak pernah buat benda-benda tak senonoh apa-apa, tak pernah. Bila sebut Muhammad, semua orang otomatik sebut Muhammad mana? Muhammad Al-Amin. Tuan-tuan cuba bayangkan kalau mereka kata siapa masuk ke pintu tu saat lagi, kita panggil dia untuk jadi hakim, putuskan masalah kita. Jungai-jungai masuk Abu Jahal. Lepas ni kata apa? Mereka kata dia ni tak boleh, saya buat lain pula. Pasal apa? Pasal Abu Jahal. Tapi bila Nabi Muhammad masuk, semua sejuk. Demikian yang kata Nabi Muhammad SAW. Allah kata aku ambil Muhammad, dia bukan sahaja anak cucu hampa, dia bukan sahaja daripada kampung hampa, dia bukan sahaja daripada keturunan orang yang mulia-mulia di kalangan hampa, bahkan dia Arab macam hampa. Dah aku lantik dia untuk jadi Nabi, hampa pergi 1000 alasan untuk tak mau ikut dia. Pasal apa? Tuhan tanya. Firman Allah, kadzalika salaknahu fi qulubil mujrimin. Seperti yang demikian itulah kami masukkan dia, yakni masukkan perasaan dusta Rasul pada segala hati orang kafir Makkah itu. Betul-betul hampa tak ada alasan untuk tak mau kat dia. Tak ada alasan. Hampa reka alasan untuk nak tolak dia. Dia tak pernah buat bagi sakit hati orang. Dia tak pernah pergi duk cabul anak orang. Dia tak pernah pergi duk tipu orang. Dia tak pernah pergi duk samun rampas harta orang. Dia tak pernah buat benda tak elok pada orang. Hampa tak mau dia pasal apa? Hampa pun tak ada pasal yang pergi tak mau kat dia tu. Hampa reka alasan untuk tak mau kat dia. Ini perbuatan yang dibuat oleh kafir Mekah. Yakni seperti mana dusta dengan bacaan ajam itulah, maka dusta mereka itu dengan bacaan Nabi SAW. Nabi baca Quran ni dengan lidah Arab yang cukup fasih. Mereka tolak juga. Seolah-olahlah Nabi ni baca macam orang-orang ajam baca Quran. Tak mau nak dapat tepat bacaannya. Walhal Nabi lah manusia yang paling fasih apabila membaca Al-Quran. Saja mereka tak mau dekat dia. Firman Allah, la yu'minuna bihi hatta yarawul azab al-alim. Tidak beriman mereka itu dengan Quran, yakni dengan kalam Allah itu, sehingga lihat mereka itu akan azab yang sangat sakit. Maka ketika datang azab, tiada manfaat lagi iman. Saja bantah. Saja bantah tak mau nak ikut Nabi, saja bantah tak mau nak dengar Quran. Saja bantah. Pasal apa bantah? Selagi azab tak mai kat mereka, selagi itu mereka bantah. Tuhan kata. Mereka ni, mereka tolak Nabi Muhammad, mereka tolak Quran pasal apa? Tak ada pasal. Alasan dia satu je, saja nak bantah. Itu saja. Bukan kerana Quran tu tak betul, bukan kerana Nabi Muhammad ni jahat, bukan kerana apa-apa. Kerana bantah. Itu saja. Mereka ni semua, Tuhan kata tunggu azab mai. Azab mai, bila dah mai azab depan mata, masa tu baru pakat-pakat menyesal, baru pakat-pakat nak ikut Quran, baru nak ikut Nabi Muhammad. Tapi, dia kata maka ketika datang azab, tiada manfaat lagi iman. Waktu nak beriman pun tak ada faedah lah. Firman Allah Subhanahu wa taala, fayatiyahum baghtatan wa hum la yash'urun. Maka datang ia, yakni datang azab akan mereka itu terkejut. Azab dia mai mendadak. Azab dia nak mai, dia tak ada bagi tahu dulu. Kita kata atas dunia ni kemalangan lah. Kemalangan bukan ada satu signal, bukan ada satu alamat kemalangan nak kena. Tak sangka, memang tak sangka langsung. Duk naik motor ni 50 tahun dah naik motor. Duk naik motor ni 50 tahun dah naik motor. Daripada umur berapa dulu sampai dah umur berapa. Daripada motor mula-mula mai ke Malaysia, motor apa nama Honda 50 dulu ni.
Dia dah duduk naik motor dah, sampai lah ni macam-macam jenis motor dah ada. Dia duduk naik motor dah 50 tahun dah naik motor. Satu hari nak jadi aksiden, dia kena kemalangan. Itu yang kata malang. Malang tak boleh cakap. Dia nak kena bila-bila masa boleh kena. Dan sifat yang kata kemalangan, yang kata azab, yang kata bencana ni, sifat dia apa? Terkejut. Dia kata baghtah. Dalam bahasa Arab dia kata baghtah. Baghtah maksudnya benda ni mendadak dia jadi lagu tu. Mendadak, tak sangka, langsung tak sangka benda nak jadi itu, dia pergi jadi. Di rumah ni punya jagalah macam-macam, orang lah ni beli fire extinguisher, gantung di dapur satu, gantung atas rumah satu, gantung di pintu depan satu. Pasal apa? Kalau jadi kebakaran, benda ni boleh sembung api bagi padam. Punya jaga sampai macam tu. Ni rancangan buat sampai macam tu, nak elak daripada berlaku kebakaran. Oh, orang ada duit lagi, lebih daripada tu lagi. Panggil main ni, buat wiring, pasang ni. Bukan saja pasang alam sistem, kalau orang buka tingkap, buka pintu rumah bunyi, bukan takat tu je. Pasang sekali dengan smoke sensor lah ni. Pasang ni, sensor asap ni. Kalau ada kebakaran, asap naik aja, automatik dia akan bunyi. Bunyi tu pula terus dia call balai bomba, panggil bomba main. Punya canggih, pasang. Hari nak terbakar, nak jahanam-jahanam. Hari nak jadi kemalangan ni, jadi. Kita belanja sampai berapa ribu ringgit untuk nak pasang benda-benda ni semua sebagai protection, sebagai satu langkah berjaga-jaga supaya jangan kena kat kita, pun kena. Pasal apa? Pasal inilah kemalangan, inilah azab daripada Tuhan. Maka demikian yang dikatakan sifat azab ni, bila manusia bantah dekat Tuhan, dia kata faya'jiyahum baghtatan, maka datang ia, yakni azab ni dia mai kepada mereka itu, hal keadaan dia baghtah, terkejut, mendadak begitu, dan mereka itu tiada ketahui dan tiada sedar sama sekali. Dia nak jadi ni tak sedar, dia nak jadi kemalangan ni tak sedar. Duduk tak duduk, contoh tengok rumah terbakar pukul 3 pagi, tak pernah sangka benda ni nak jadi. Pukul 3 pagi dengar bunyi riau, celek-celek mata api dah duduk ada depan mata. Tak tahu nak pegang apa. Nak celapak pergi bilik anak tidur, nak ambil anak dulu ke? Teringat duit duk sorok ruah bantai mana ke? Nak pegang yang tu tak kena, nak pegang yang ni tak kena, nak pegang sijil anak-anak duk simpan bilik, nak pergi ambil sijil dulu ke? Hangui satu rumah. Mendadak. Ini yang dia kata baghtah. Benda ni bila dia mai, siapa pun tak tahu bila nak mai, dan dia mai waktu betul-betul kita tak sedar benda ni nak mai, benda ni mai. Firman Allah, fayaqulu hal nahnu munzarun, maka kata mereka itu ketika lihat azab. Tuhan kata, lah ni hampa bantah, aku hantar Nabi Muhammad, hampa tolak dia. Nabi Muhammad pergi baca Quran, hampa tak mau percaya ayat Quran. Hampa dengan pendirian hampa angkuh, sombong, bongkak, takabur, tak mau terima kebenaran. Hampa dengan sikap hampa yang macam tu. Bila aku hantar azab mai dekat hampa, pada masa tu hampa jadi macam mana? Dia kata, maka kata mereka itu ketika melihat azab, tiadakah kami itu dinanti-nanti? Maksudnya tak boleh bagi tangguh sikit kah? Tak bolehkah bagi time sikit? Tak bolehkah tangguh ni apa kasang sangat ni, main kasang sangat ni, terus hantar azab mai? Tak bolehkah bagi seminggu lagi abang kami nak fikir, nak terima ke tak terima Nabi Muhammad ni, nak percaya ke tak percaya dekat Quran ni? Tak bolehkah bagi sikit masa untuk kami nak fikir? Tak bolehkah bagi tangguh kepada kami? Hal nahnu munzarun, tak bolehkah kami ni diberi tangguh sikit supaya kami beriman? Jangan turun azab lagi. Maka dikata bagi mereka itu atas lidah malaikat, tiada nanti lagi. Bila azab dah main, mereka kata, awak Tuhan ni buat kasang sangat ni, bagilah time kami nak fikir azab. Allah suruh malaikat biabak dekat mereka, tidak ada tangguh lagi. Masa yang diberikan pada hampa bukan saja cukup, dah lebih daripada cukup. Masa untuk hampa fikir, untuk nak menilai Islam ni baik ke tak baik, lebih pada cukup. Hampa jenis bantah, bukan hampa orang yang tak tahu menilai, tapi hampa ni jenis bantah. Walaupun hati kecil hampa kata betul apa yang Nabi Muhammad bawa, tapi jenis bantah, dia bantah juga. Firman Allah, qalu mata hadzal wa'd, ini dalam ayat lain. Kata mereka itu, manakala ini janji, yakni datang azab ini. Bila dia kata mata hadzal wa'd,
bilakah janji azab ni nak mai? Dia baru tanya. Ni orang kafir ni. Dia tak beriman dengan Quran, dia tak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi kata, aku takut satu aja. Hampa tolak aku, hampa tolak Quran, aku takut satu aja. Bala Tuhan nanti mai. Depa tanya, mata hadzal wa'd? Bila ni janji azab ni nak mai? Bila? Awal lambat sangat, wak mai lah. Jenis ni. Jenis sombong ni. Mata hadzal wa'd? Al-wa'du ni makna dia janji. Dia tanya balik dekat Nabi yang duk ajak mereka ni. Nabi duk kata, aku ni duk ajak hampa kepada Allah. Aku nak ajak hampa suruh dengar Quran ni. Dan aku ni Nabi yang Allah lantik, mai untuk nak pimpin hampa semua. Kalau hampa tak mau ikut aku, hampa tak mau ikut Quran, hampa tak mau terima Allah sebagai Tuhan, Tuhan akan bawa mai azab. Bila Nabi kata aja yang tu, dandan kata, mata hadzal wa'd? Bila? Yang kata janji azab nak main tu bila? Tak dah duk tunggulah minggu depan. Kalau betul wak main lah. Sombong. Ini kata mereka. Mata hadzal wa'd. Maka kata mereka itu, bila ini janji azab ini nak main? Firman Allah, afa bi'azabina yasta'jilun. Maka firman Allah, maka adakah dengan azab kami itu mereka itu minta segera? Oi, Tuhan kata hampa ni pelik sungguhlah. Azab ni bukan nikmat. Azab ni benda sakit. Azab ni benda kalau mai siapa pun tak boleh terlepas daripada azab. Azab ni benda kalau kena hancur habis benda yang hampa buat selama ni. Hampa bina bangunan tinggi mana pun, kalau mai azab Tuhan, hancur bangunan tu. Hampa himpun harta banyak mana pun, kalau mai azab Tuhan, lingkup harta tu. Azab ini bukan benda nikmat. Macam mana hampa boleh sabar nak minta azab mai cepat? Tuhan sebut dalam ayat ni, afa bi'azabina yasta'jilun? Adakah dengan azab kami mereka nak minta cepat? Tuhan kata, yang jadi sakit dan mati mereka itu. Azab ni kalau mai, kalau tak mati pun memang sakit seumur hidup. Hampa mau cepat ke benda ni? Yang ni azab itu bukan daripada jenis yang diminta segera. Maka yang diminta segera itu ialah nikmat. Benda sakit ni orang tak minta cepat. Benda sakit ni sepatutnya kita minta jauh. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita daripada azab kubur. Tadi mukadimah kita baca. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita selamat daripada azab neraka jahanam. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita selamat daripada fitnah hidup dan fitnah mati. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita diselamatkan dengan fitnah Dajjal. Benda-benda ni semua nak buat sakit kat kita. Maka kita minta dekat Allah, minta berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada benda yang boleh bawa mudarat, bawa sakit pada kita. Tapi orang kafir Mekah ni, puak-puak kafir Quraisy Mekah ni, dia minta penyakit suruh mai kat dia. Tuhan kata, awaklah hampa ni angkuh sangat, sombong sangat. Benda sakit hampa nak cepat. Firman Allah, afara'aita immatta'nahum sinin summa ja'ahum ma kanu yu'adun ma aghna anhum ma kanu yumatta'un. Maka khabar olehmu akan dikau. Khabar olehmu akan dikau maksudnya apa pendapat kamu? Apa pendapat kamu jika kami bagi sedap-sedap kepada mereka itu beberapa tahun, kemudian datang akan mereka itu azab barang yang dijanjikan kepada mereka itu? Adakah mengkaya daripada mereka itu barang yang ada mereka itu bersedap itu? Yakni jika diberi nikmat kekayaan kepada seseorang hamba, kemudian dia azab akan dia, maka sekalian harta benda dia, anak cucu dia, kawan teman dia, dia tak boleh menolong dia lepas daripada azabnya. Tuhan tanya, jangan duk minta azab cepat-cepat. Tuhan kata, aku nak bagi tahu dekat hamba satu benda. Kalau aku bagi dekat hampa bertahun-tahun hidup senang, sehat, kaya raya, aku bagi dekat hampa bertahun-tahun hidup dalam kesenangan, dalam kesihatan yang cukup baik, aku bagi bertahun-tahun. Tapi aku bagi setahun aja hampa sakit, agak-agak hampa yang berapa puluh tahun hampa senang tu, boleh tak boleh cover sakit setahun? Tuan-tuan, Tuhan bagi kat kita kaya raya, RM2 ada, tak gaduh bawa terkurung minta kat orang, makan minum anak bini di rumah semua cukup. Apa orang ada kita ada, cuma kita tak boleh pergi nak beli macam mana orang boleh beli, tapi seumpama tu kita boleh beli.
Orang boleh beli banglo harga sampai 2-3 juta, kita boleh beli rumah harga 100,000. Cukup. Panas hujan tak kena apa tu juga. Pendek kata, kita ada tempat nak berteduh daripada panas matahari, kita ada tempat nak berteduh daripada hujan. Orang makan ni benda-benda harga sampai makan daging kijang, daging apa, kita boleh makan daging kambing cukup. Apa yang orang boleh makan, kita boleh makan. Kita tak pi standard mereka, tapi kita boleh hidup dengan selesa. Tuhan bagi kat kita kesenangan, Tuhan bagi dekat kita kemakmuran, Tuhan bagi dekat kita kesihatan, Tuhan bagi kat kita 20 tahun hidup dalam kesenangan. Dia bagi dekat kita setahun jadi sayung lembek di rumah. Nak kalih tapak tangan pun tak boleh. Apa makna 20 tahun senang dengan setahun kita susah ni? Tuhan suruh fikir. Tuhan suruh fikir. Aku bagi hampa hidup dalam dunia umur sampai 60, sampai 70, sampai 80, sampai 90. Aku bagi hampa hidup di atas dunia. 90 tahun hampa hidup di atas dunia, senang, lenang, aman, makmur, sihat tubuh badan dan sebagainya. Allah bagi sakit seminggu aja terus mati. Tapi malangnya 90 tahun tu diisi dengan derhaka Allah Subhanahu wa taala. Esok hampa mati, hampa kena azab di neraka. Agak-agak hampa 90 tahun kesenangan atas dunia tu berbaluikah dengan azab yang hampa kena di akhirat? Tuhan tanya macam tu. Tuan-tuan, kita dah baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak kali dah. Hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar yawm al-qiyamah fayusbahu fi an-nari sabghah thumma yuqal ya ibna adam hal ra'aita khairan qat hal marra bika na'imun qat fayaqul la wallahi ya rab. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقال إذ بؤسا قد هل شدة قد فيقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس قد ولا رأيت شدة قد أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi cerita, Nabi kita hari akhirat esok, satu orang yang masa hidup atas dunia senang, lenang, sehat tubuh badan, hidup dalam kemakmuran, dibawa mai ke depan Allah dan dia diputuskan sebagai ahli neraka. Atas dunia Tuhan bagi senang, bagi kaya, bagi sehat, bagi mewah, bagi apa? Rupa-rupanya dia guna sehat, dia guna senang, dia guna mewah ni untuk derhaka Tuhan. Mai depan Tuhan, Tuhan kata dia ahli neraka. Fayusbahu fin nari sabghah. Tuhan kata, Allah perintahkan supaya celup dia dalam neraka sekali. Sekali celup. Celup, angkat warna. Sekali aja celup dia masuk dalam neraka, angkat buat keluar. Bila angkat buat keluar, ditanya kepada dia ni. Ditanya kepada orang yang dicelup tadi ni, hal ra'aita khairan qat. Hang pernah ke tengok kebaikan walaupun sikit? Hal marra bika na'imun qat. Hang pernahkah rasa nikmat walaupun sikit? Apa jawab dia? Dia kata, la wallahi ya Rabb. Dia kata, dak ya Allah. Demi Allah, saya tak pernah tengok yang kata senang tu macam mana. Saya tak pernah rasa nikmat macam mana. Walhal, seumur hidup dia di atas dunia, dia hidup dalam senang dan dalam nikmat. Sekali celup dalam neraka, naik-naik, lupa semua kesenangan yang berpuluh tahun dia rasa selama ni. Demikian juga Nabi kata, dibawa mai satu orang yang di atas dunia dulu hidup susah, melarat, miskin dan sebagainya. Cukup susah dia di atas dunia ni. Tetapi susah dia tu membuatkan dia lebih ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari akhirat mai depan Tuhan, dihisab dia, didapati dia ahli syurga. Maka dicelup dia sekali di dalam syurga. Fayusbahu sabratan fil jannah. Dicelup dia sekali, celup dalam syurga, angkat wak naik. Fayuqalu lahu, dikata kepada dia, ya bani Adam, wahai manusia, hal ra'aita bu'san qat. Hang pernah ke tengok orang susah ke kesusahan walaupun sekali? Hal marra bika shiddatun qat. Hang pernah ke rasa susah? Apa jawab dia? Dia kata, la wallahi ya Rabb. Dia kata, tidak ya Allah, demi Allah aku tak pernah tengok kesusahan, aku tak pernah susah. Walhal, seumur hidup dia di atas dunia, dia orang susah. Syurga tu sekali celup, lupa semua kesusahan.
Tuan-tuan, ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu dekat kita tentang benda ni. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala lagi sekali Allah sebut benda ni. Afara'aita immatta'nahum sinin? Apa pendapat kamu kalau sekiranya dia ni kita bagi kesenangan kepada dia bertahun-tahun, summa ja'ahum ma kanu yu'adun, kemudian kita buat mai dekat dia azab sekali aja, azab yang dijanjikan kepada dia, ma aghna anhum ma kanu yumatta'un. Adakah kesenangan yang dia duk terima selama bertahun-tahun itu, adakah kesenangan itu boleh cover kesusahan yang dia kena lah ni? Tuhan tanya soalan ni kepada orang-orang yang bantah, yang sombong ini. Kemudian dia kata, yakni jika diberi nikmat kekayaan seorang hamba, kemudian dia azab akan dia, maka sekalian harta benda, anak cucu, kawan teman tak boleh tolong dia untuk nak lepas dia daripada azab dia. Firman Allah, wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirun. Dan tiada kami binasa daripada satu kampung, melainkan ada baginya segala yang menakuti dahulu. Yakni Allah Subhanahu wa taala tidak azab satu-satu kampung, melainkan kemudian daripada datang rasul bagi ketahui yang disuruh dan yang ditegah, maka apabila bantah baru dibinasakan. Ini keadilan Tuhan. Tuhan dia tak akan azab orang tanpa diberi peluang untuk nak menilai kebenaran. Umat mana pun Tuhan hantar mai Nabi. Umat mana pun Tuhan hantar mai Nabi. Nabi akan pimpin umat tu ke jalan kebenaran. Dia diberi kesempatan untuk dengar apa Nabi nak kata. Lepas dia dengar, kalau dia pilih untuk bantah, maka dia patut diazab. Ada manusia yang disebut sebagai ahlul fatrah. Disebut ahlul fatrah, orang yang Allah takdirkan hidup in between, di antara dua zaman, zaman Nabi Isa dengan zaman Nabi Muhammad. Antara dua zaman tu ada satu zaman lompang, zaman tak ada Nabi. Dan mereka tak pernah dengar ajaran Nabi Allah Isa AS. Mereka tak pernah dengar tentang Injil, dan Nabi Muhammad belum ada lagi. Mereka ni ahlul fatrah. Mereka dikecualikan, mereka kes-kes yang dikecualikan. Allah tidak azab mereka semata-mata kerana mereka tak diberi peluang untuk nak mendengar ajaran daripada Nabi. Tuhan Maha Adil. Kita bercakap tentang kita. Terus bercakap tentang ahlul fatrah. Terus bercakap tentang umat-umat dulu. Kita bercakap tentang kita. Kita lah ni ada tak ada peluang untuk nak dengar ayat Quran, untuk nak dengar hadis Nabi SAW. Mana tempat dalam dunia, ataupun kita khususkan, kita kata mana tempat dalam Malaysia yang ayat Quran tak mai ke telinga orang? Mana tempat? Orang Sakai duduk dalam hutan rimba lah ni pun mereka dengar ajaran Islam. Mereka dengar. Ada kumpulan yang pergi masuk jumpa mereka, pergi terang dekat mereka tentang Islam dan sebagainya. Kalau Sakai hak duduk dalam rimba pun boleh dengar tentang ajaran Islam, takkan kita hak duduk di Tikam Batu, di Sungai Petani, di Kepala Batas, di Tanjung tak boleh dengar ajaran Islam? Setelah kita mendengar ajaran Islam, Quran dah mai ke lubang telinga kita, hadis Nabi duk mai ke lubang telinga kita, kita pilih untuk bantah, untuk tahu pakai Quran, untuk tahu pakai hadis Nabi, untuk nak tolak agama pergi ke tepi. Maka amat wajar kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala azab kita di atas engkar kita ni. Firman Allah Subhanahu wa taala, zikra wa ma kunna zalimin. Kerana mengingat bagi mereka itu, dan tiada kami itu zalim sekalian pada binasa dengan tiada beringat. Tuhan tak zalim. Tuhan selagi dia tak bagi peluang kepada kita untuk dengar kebenaran, maka selagi itu dia tak azab kita. Setelah diberi peluang, kita pilih untuk bantah, maka kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ni dia main cerita lain, dia kata dan turun, ni ayat yang kita nak baca ni, dia kata turun kerana menolak perkataan musyrikin. Bahawa ini Quran dilontar oleh syaitan kepada Nabi Muhammad atas lidahnya. Ini yang kita kata tadi. Orang kafir Mekah ni saja bantah, tak mau terima Nabi Muhammad. Mereka lah apa nak kata dekat dia ni. Soalnya lah ni kita tak suka kat dia. Kita tak suka kat dia, kita cari apa cerita boleh buat, kita buat pergi kat dia. Motif di sebalik itu apa dia? Tak suka. Itu saja. Kita hari ni lah tuan-tuan, kita hari ni kita tak suka satu orang, macam-macam kita nak buat cerita. Betul tak betul tu tolak pergi tepi dulu, jangan dicerita, kita posok pergi kat dia dulu, biar pada muka dia, biar orang semua pakat dengar cerita ni, walhal cerita tu kita reka.
Walhal cerita tu pun kita dengar siapa ke kata, kawan tu pun dengar siapa ke kata, kawan tu pun dengar siapa ke kata, tak tahu secara pasti. Tapi oleh kerana cerita tu main kat kita dan kebetulan kita tak suka kat kawan tu, kita pun gasak dia sama. Inilah cerita dia. Kafir musyrikin Mekah tak suka kat Nabi Muhammad sebab mereka melihat Nabi Muhammad ni nak menggugat kedudukan politik orang-orang mereka. Selama ni yang duk pimpin masyarakat Arab di Mekah ni siapa dia? Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang ni yang menjadi pimpinan di Mekah. Tiba-tiba Nabi Muhammad main duk habaq kata dia terima wahyu dan sebagainya. Mereka melihat Nabi Muhammad ni nak menggugat kuasa politik orang-orang besar ni, walhal Nabi tak ada ingat macam tu. Nabi ingat dia Nabi. Nabi ingat dia kena bawa apa yang Allah suruh dia bawa. Nabi ni betul-betul. Nabi ni luruh hati. Nabi nak buat apa yang Tuhan suruh. Bukan Nabi tamak kepada kekuasaan tu. Tetapi bacaan mereka kata dia ni nak rebut kuasa. Maka di sinilah konflik dia bermula. Maka akhirnya digembar-gemburkan cerita-cerita yang bukan-bukan dengan tujuan nak perosak imej dan nama baik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda ni dia pusing lagu tu aja. Zaman Nabi mai lepas zaman Nabi lagi tak kiamat lagi tu. Politik yang sama akan berpusing-pusing. Kerana tak suka buat cerita macam-macam dengan tujuan nak menjatuhkan orang yang kita tak suka. Maka inilah yang berlaku. Depa kata apa? Depa kata Muhammad ni hak dia duk baca ni semua syaitan buat mai kat dia. Dia duk kata tu Quran lah, dia kata ni semua Allah suruh malaikat Jibril mai hantar. Ini semua bohong. Dia kata betul-betul dia ni dia ada duk membelah. Dia kata dia ada duk membelah. Setan duk mai ajak dia tu. Semua hak dia duk bercakap tu setan mai duk ajak. Dia kata di sini dan turun ayat ni kerana nak tolak perkataan orang-orang kafir musyrikin bahawa ini Quran dilontar oleh syaitan kepada Muhammad atas lidahnya seperti mereka itu datang kepada kahanah dengan khabaran langit. Macam mana jin, iblis, syaitan duk mai bisik di telinga kahanah. Kuhan ni maksud dia apa tu? Kahin dalam bahasa Arab. Kahin makna dia ahli nujum, tok bomo. Barang hilang kita pergi cari dia. Kata ni minta tolong saya tengok ni rantai labuh bini saya ni 2 hari lepas hilang, tolong saya. Ni yang kata kahin ni. Dia pun ambil ayam satu mangkuk buah depan dia, pisau nipis duduk tangan kiri, pisau lipat duduk tangan kanan. Macam yang mulut mumi apa dia kata dia ni pun satu bahalul bodoh mai jumpa aku apa kan dia potong perut jatuh dalam ayam macam yang limau tu terapung pusing jatuh bawah ke apa macam mana ke kau orang lain dia kata duk biasa main di rumah ni tapi dalam 2 hari ni tak main tapi barang tak pergi ke mana duk ada aku dekat ni kan? Ni hak dengar ni pun duk trompon, duk tunggu dengar. Kalau dulu RM3 suku, lah RM30 suku. Lah, model ni dia mahal sikit. Selimau nipis pun mahal, dia kata. Yang ni kahin. Dalam bahasa Arab dia kata kahin. Nabi kata, man ada kahinan. Siapa yang duk mai jumpa orang-orang kahin macam ni, duk mengaku tahu benda tu, tahu benda ni, duk beritahu rahsia-rahsia sulit dan sebagainya, Allah tidak terima sembahyangnya selama 40. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ini dia kata. Jadi orang kafir musyrikin mereka samakan Nabi Muhammad dengan kahin, dengan tok nujum ni. Macam mana nujum ni ada bisikkan daripada iblis, daripada jin, daripada apa mai duk habaq dia duk bisik dia duk habaq dia kata macam itulah Muhammad ni. Iblis duk mai bisik di telinga dia, tu yang dia duk baca macam-macam keluar di mulut dia. Dia ni tak lebih melainkan seorang kahin daripada orang-orang ahli nujum yang tak terpakai. Dia kata firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tanazzalat bihi syayatin wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un." Innahum 'anis sam'i la ma'zulun. Dan tiada turun dengannya, yakni dengan Quran itu, oleh segala syaitan. Allah jawab tuduhan ni. Dia tuduh kata Quran yang Nabi duk baca tu syaitan duk main di telinga Nabi. Nabi tak jawab, Tuhan jawab tuduhan ni. Tuhan kata apa? Wa ma tanazzalat bihi syayatin. Tuhan kata sekali-kali Quran ini tidak diturunkan oleh syaitan. Wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un, dan tidak sayogia bagi mereka itu, yakni bagi setan itu, dan tiada kuasa mereka itu.
Kerana bahawasanya mereka itu daripada mendengar wahyu yang dibawa oleh Jibril itu, sungguh ditegah mereka itu dengan ditikam mereka itu dengan bintang. Maka hendaklah engkau tauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan kata apa? Mana boleh setan buat turun Quran? Mana boleh hampa kata Quran hak Nabi duk baca tu setan yang buat turun mai kat Nabi? Mana boleh setan buat turun ayat dekat Nabi? Kerana ayat Quran tu sendiri menghantam syaitan. Tuan-tuan, dalam Quran start dia kata apa? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Takkan setan nak umai ayat tu bagi dekat Nabi minta supaya rejam orang dia? Bodohlah setan jenis apa tak mengaji sekolah punya setan ni. Allah Subhanahu wa ta'ala kata tak mungkinlah. Tuduhan hampa ni betul-betul karut langsung tak ada asas. Betul-betul karut punya tuduhan. Hampa kata Nabi Muhammad terima daripada setan, terima ayat yang nak suruh rejam dia. Dia nak buat main ayat bagi kat Nabi, suruh Nabi baca, suruh orang semua sumpah dia. Bodoh punya setan nak buat kerja macam ni. Allah Subhanahu wa ta'ala tangkis benda ni. Sebaliknya Tuhan kata apa? Innahum 'anis sam'i la ma'zulun. Bahkan depa ni jangan kata nak bawa ayat tu turun. Depa nak curi dengar pun depa nanti kena rejam dengan bintang. Tentu pernah baca surah Al-Jin. Dalam Quran dia ada satu surah nama surah Al-Jin. Apa Tuhan sebut? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan syadidan wa syuhuba. Surah Al-Jin ni sedap, tuan-tuan. Sedap. Surah Al-Jin ni kalau nak buat untuk hafalan, sedap. Allah Subhanahu wa ta'ala kata wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan syadidan wa syuhuba wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Sadaqallahul azim. Surah Al-Jin. Saya masa mengaji dulu ayat ni kena hafal. Surah Al-Jin ni kena hafal. Sedap. Dia nak hafal tak ada lama masa kita nak ambil sebab ayat dia sedap. Apa Tuhan kata dalam ayat tu? Wa anna lamasna sama. Dia cerita tentang jin dan kami jin kata kami cuba nak tahu rahsia daripada langit. Surah Al-Jin tu dia cerita jin duk cerita. Jin sendiri kata apa? Wa anna lamasna sama. Kami ni cuba nak pergi duduk dekat dengan langit kerana nak dengar apa rahsia langit. Fawajadnaha muli'at harasan syadidan wa syuhuba. Tapi kami dapati yang dikatakan langit Allah Subhanahu wa ta'ala ni penuh dengan harasan, penuh dengan penjaga-penjaga. Langit ni Tuhan buat langit, dia ada 7 lapis di atas ni. Tiap-tiap lapis tu dia ada haras, dia ada penjaga dia. Yang tu yang Tuhan kata dalam Quran. Kita hari ni kita bila kata pokok besar ni ada penunggu. Pokok besar tu tak ada siapa tunggu. Habis-habis sangat pun penggar je duk tunggu. Kita pergi kata ni minta ampun minta maaf ni cucu nak tumpang lalu. Tok Wan kita dah duk tunggu pokok tu. Yang Quran kata ni apa dia? Fawajadnaha muli'at harasan. Langit ada haras, dia ada penunggu penjaga dia, dia ada penjaga di tiap-tiap langit tu. Jin kata kami nak naik pergi ke langit, nak curi dengar apa rahsia Tuhan di langit, di Lauh Mahfuz, kami nak curi dengar. Tapi malangnya tiap-tiap kali kami nak cuba pergi, nak cuba dengar, rupa-rupanya di tiap-tiap langit ni muliat, dipenuhi dengan harasan, dipenuhi dengan penjaga-penjaga syadidan, yang depa ni cukup kuat punya penjaga, wa syuhuba, dan ada pula panah-panah api pula duk mai kat kami. Kami nak naik pergi nak curi dengar apa rahsia Tuhan di atas tu. Kami nak pergi tu, satu masalah dia pasal ada penjaga. Yang kedua, penjaga ni pula bukan jenis penjaga tapi tidur. Lah dia ada jaga, kerja apa? Kerja jaga, tapi dia dapati tidur. Kerja jaga. Kalau orang putih kata watchman, watch, kira duk tengok. Tapi sebenarnya mata jelek tapi lena rupanya. Watchman. Tapi penjaga yang Tuhan letak suruh jaga langit, tak tidur. Jin mengakui benda ni. Jin kata kami nak naik, kami nak penetrate, kami nak menembusi lapisan-lapisan langit tu tak boleh. Pasal apa? Pasal ada penjaga syadidah, penjaga yang kuat. Wa syuhuba, dan ada pula panah-panah api duk mai kat kami.
Kami cuba rapat saja panah mai. Kami cuba rapat ya panah mai. Pendek kata tak boleh kami nak mendekati tempat tu. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i. Jin kata apa? Dulu kami dapat duduk beberapa tempat di langit. Dulu maksud dia bila? Sebelum Nabi Muhammad dilantik jadi Nabi. Sebelum Allah lantik Nabi Muhammad jadi Nabi, sebelum tu jin apa semua ni mereka boleh. Mereka boleh duduk pergi dekat. Dan so mereka tak kena ni, panah-panah api tak kena. Tapi start daripada dilantik Nabi Muhammad menjadi Nabi, Allah sudah letak penjaga yang kuat dan kami rapat aja panah api nanti mai dekat kami. Faman yastami'il an yajid lahu shihabar rasadah. Jin kata apa? Dan hari ini siapa yang cuba untuk nak pergi dekat dengan langit, nak curi dengar selepas daripada diutus Nabi Muhammad ni, yajid lahu shihabar rasada, mereka akan mendapati panah-panah api yang terbakar akan kena mereka. Allah sebut dalam Quran dalam surah Al-Jin. Dan ni bulan puasa nak main tak berapa hari kan? Kali ni bulan puasa kita tak mau khatam Quran saja. Kita baca Quran, kita tengok makna. Kita baca Quran, kita tengok makna. Tak ada nak khatam sekali pun tak apa. Janji kita boleh baca setengah Quran pun tak apa. Tapi setengah Quran kita baca dengan makna dia kita tengok sekali. Supaya kali ni punya puasa, kita baca Quran. Quran ni betul-betul jadi penawar dalam diri kita. Baca Quran tu dah bagus dah. Kalau kita tak tahu makna, pahala dah cukup besar dah. Tapi kalau kita baca dalam keadaan kita tadabbur isi kandungan Quran, lebih lagi membawa makna. Contohnya ni surah Al-Jin yang kita baca ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita tentang jin-jin ni semua. Mereka cuba nak pergi rapat, mereka kena panah api. Kesimpulan dia, mereka tak boleh curi dah rahsia daripada langit sejak daripada dibangkitkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah, fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin. Maka janganlah engkau sembah serta dengan Allah Tuhan lain. Tuhan kata jangan semayang tungging terbalik duduk semayang sembah Allah, sambil-sambil itu pergi duduk sembah benda lain. Sambil duduk semayang sembah Allah, pergi duduk percaya ni kayu ni boleh jadi lugu tu lugu ni tangkai ni kalau pakai boleh jadi lugu tu lugu ni. Kita kata kita percaya Allah. Macam mana otak kita punya teruk pergi percaya kepada satu tali benang ikat di pinggang, kita percaya tali ni boleh bawa benda tu benda ni? Betul kan kita percaya Allah? Kita kata kita percaya Allah, tapi dalam duk percaya Allah tu kita syirikkan Allah dengan satu tali benang yang tak ada manfaat, tak ada mudarat apa-apa. Kata dia seperti asnam, lebih teruk lagi pergi percaya kepada tokoh. Maka jika syirik jadi engkau daripada segala orang yang kena azab, yakni jika engkau perbuat yang demikian itu. Kalau kita pergi tersangkut dengan benda-benda syirik ni, esok kita kena azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Firman Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan pertakutilah olehmu ya Muhammad akan keluarga engkau yang hampir-hampir. Ini perintah dia. Allah perintah Nabi Muhammad dalam nak mendakwah ni, start dengan hak dekat dengan kita dulu. Kita suami, bini kita dekat dengan kita. Bagi bini kita tu jadi manusia beriman dulu. Lepas tengok anak-anak kita, qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang tu dulu. Lepas tu sembang jauh lagi. Tunjuk orang tu salah, tunjuk orang ni salah, dalam negeri kita ni salah, sana sini salah. Dalam rumah hang tu clear dah ke daripada salah. Yang tu dulu. Allah perintah dekat Nabi Muhammad ni sebagai seorang Nabi yang nak dakwah kepada umat yang begitu punya banyak. Allah kata wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan bagi takut olehmu ya Muhammad kepada keluarga engkau yang hampir-hampir dulu. Mereka itu ialah Bani Hashim, Bani Al-Muttalib. Dan sungguh telah memberi takut oleh Nabi SAW akan mereka itu dengan terang kepada keduanya itu. Dia kata riwayat Bukhari dan Muslim, dia rujuk dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, dia buat main cerita-cerita ni semua. Di antaranya hadis riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Nabi bila terima saja ayat tadi, ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, bagi amaran, bagi peringatan kepada adik-beradik hak dekat-dekat. Nabi panggil semua adik-beradik dia, Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib ni semua panggil adik-beradik semua, panggil mai berimpun di kaki Bukit Safa. Mereka berimpun semua di kaki Bukit Safa. Nabi naik sikit atas Bukit Safa tu. Kita pergi Mekah masa sa'i tu,
daripada Safa Marwah, pergi dekat Marwah tu dia ada macam bukit naik sikit, dulu tinggi lagi lah. Nabi naik ke kaki bukit tu. Masa kita sa'i pun disunatkan, kita sampai di kaki bukit tu naik sikit, baru turun, baru pergi pula ke Marwah. Sampai Marwah pun naik sikit, turun, baru pergi balik kat Safa. Sampai Safa naik sikit, turun, baru pergi balik. Dia suruh kita naik sikit. Kaki bukit Safa tu, dulu Nabi SAW bangkit berdiri di sana. Nabi kata, ya Bani Abdul Muttalib, ya Bani Fihrin, ya Bani Lu'ay. Ini semua bani-bani yang duduk di bawah keluarga Nabi SAW. Semua duduk ada depan. Nabi bangkit, Nabi kata, ya Bani Abdul Muttalib, wahai Bani Abdul Muttalib. Ini keluarga Nabi betul-betul. Abdul Muttalib tuan dia. Ni semua betul-betul keluarga Nabi. Nabi kata, apa pendapat kamu kalau sekiranya aku bagi tahu dekat kamu, balik bukit Safa ni ada satu pasukan musuh berkuda nak main serang kita? Apa percaya ke tak apa yang aku kata? Nabi test dulu. Qalu na'am. Jawab semua ada depan Nabi ni, na'am, tentu kami percaya. Pasal apa? Pasal hang Muhammad Al-Amin. Daripada dulu sampai lah ni, umur dah 40 dah, Nabi tak pernah sekali cakap bohong. Tak pernah sekali cakap bohong. Kalau hang kata Muhammad, na'am, kami percaya. Nabi kata dekat mereka, fa inni nazirul lakum baina yaday azabin syadid. Nabi kata dekat mereka, Nabi kata, fa inni nazir, sesungguhnya aku adalah pemberi amaran kepada kamu semua. Baina yaday azabin syadid. Aku nak bagi tahu dekat hampa, depan kita esok, maknanya lepas kita mati, sana nanti azabin syadid, ada azab yang sangat dahsyat. Nabi baru kata cakap tu aja, bangkit Abu Lahab. Bangkit Abu Lahab, dia kata apa? Celaka kamu wahai Muhammad. Dia kata, adakah kerana ni hang himpun kami hari ni? Oh, dandan. Tadi baru tak sat berapa second aja, berapa baru sangat tak sat kata, kalau hang abang balik bukit ada tentera berkuda nak main serang, kami percaya. Nabi kata, aku nak abang hal lain, fa inni nazirun lakum, aku adalah pemberi amaran kepada hampa semua, aku Nabi. Nabi nak abang yang tu. Baina yadai, di depan ni, depan kita ni azabin syadid, ada azab yang cukup dahsyat. Tak ada nak sambung. Bangkit Abu Lahab, dia kata, celaka kamu wahai Muhammad. Hang panggil kami mai hari ni semata-mata kerana nak habang benda ni. Dia kata, paling batu sebiji kat Nabi. Allah turun ayat, tabbat yada abi lahabin wa tab. Terus disumpah tangan dia dengan kebinasaan. Oh, ini ayat yang kita baca ni punya cerita, Nabi sudah kena macam ni. Banyak lagi, dia main lagi dalam satu hadis lain, riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Nabi bangkit berdiri di depan ni semua adik-beradik ni, Nabi kata, ya Fatimah binta Muhammad. Nabi kata, wahai Fatimah binti Muhammad, anak Nabi sendiri. Nabi kata, ya Fatimah binta Muhammad, wahai Fatimah anak aku, anqidhi nafsaki minan nar. Nabi kata, tolong selamatkan diri kamu daripada api neraka. Dekat anak sendiri, Nabi kata itu, wahai Fatimah binti Muhammad anak aku, anqidhi nafsaki minan nar, selamatkan diri hang daripada api neraka. Nabi kata, ya Safiyah binti Abdul Muttalib, wahai Safiyah makcik aku, mak menakan dia, anqidhi nafsaki minan nar. Dia kata, selamatkanlah diri makcik daripada api neraka. Nabi kata, ya Bani Abdul Muttalib, wahai Bani Abdul Muttalib, macam hak tadi juga. Nabi kata, anqidhu anfusakum minan nar, jaga diri hampa daripada api neraka. Nabi kata, wallahi la amliku lakum minallahi syai'an. Nabi kata, demi Allah aku habaq dekat hampa, kalau hari ni hampa bantah kepada Allah, aku tak boleh tolong hampa apa-apa esok ni. Fatimah, hang jangan ingat hang anak aku, hang boleh buat apa hang suka. Safiyah, hang jangan ingat hang makcik aku, hang boleh buat apa hang suka. Wahai Bani Abdul Muttalib, keturunan tok wan aku, pak aku, semua keturunan hampa, hampa jangan ingat hampa boleh buat apa-apa suka. Kalau hampa tak taat kepada Allah, tak ikut apa yang aku kata, aku tak boleh tolong hampa sedikit pun di hari akhirat nanti. Saluni min mali ma syi'tum.
Nabi kata, nak minta dekat aku, minta harta. Kalau aku ada harta, aku boleh bagi. Tapi kalau hampa bantah di akhirat, hampa minta aku tolong hampa, aku tak boleh tolong hampa. Ini di antara ucapan-ucapan Nabi di kaki Bukit Safa apabila turun ayat yang kita baca, wa anzir ashiratakal aqrabin. Firman Allah, waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, dan rendah olehmu akan dua sayap engkau ya Muhammad bagi mereka yang ikut engkau daripada segala orang-orang mukmin. Tuhan pesan lagi dekat Nabi, wahai Muhammad, dengan orang yang ikut engkau rendah diri. Kita dengan orang Islam ni, kita kena rendah diri, tak boleh sombong. Al-Quran kata Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Kan Muhammad Rasulullah dan orang yang ikut dia, orang yang ikut Nabi Muhammad, kamu boleh melihat mereka ini asyidda'u 'alal kuffar, dengan orang-orang yang bantah engkar, depa tegas. Wa ruhama'u bainahum, tapi sama-sama orang Islam beriman kepada Allah, depa bersifat kasih sayang. Tarahum ruk'an sujadan, kamu boleh tengok mereka ni rokok, sujud, yang bertaruh apa dalam minallah, semua kamu boleh tengok mereka ni orang yang baik-baik belakang. Maka Allah sebut dalam ayat ni, dia kata waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, dan rendah olehmu wahai Muhammad akan dua sayapmu bagi mereka yang ikut engkau daripada orang yang beriman. Yakni maulah engkau lemah lembut, tawaduk dengan orang mukmin yang muwahhidin. Kita sama orang Islam ni kena ada rendah diri. Tak boleh sombong, tak boleh duk cakap juah, tak boleh. Kita melihat dia saudara kita, kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia pun mengucap macam tu. Kita pun cukup duit nak pergi Mekah nak buat haji, dia pun duk impun duit nak pergi Mekah buat haji. Kita pun nak buat apa yang Tuhan suruh, dia pun nak buat apa yang Tuhan suruh. Kita kena tengok dia dengan pandang kasih sayang. Kalau hari ni nampak dia melelong sikit, baik-baik kita tarik dia pergi duduk atas jalan betul. Ini yang agama suruh. Fa in asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Maka jika derhaka mereka itu, yakni kaum kerabat engkau itu, maka kata olehmu bagi mereka itu bahawasanya aku lepas daripada barang yang kamu buat, yakni pada sembah lain Allah itu. Tuhan suruh Nabi Muhammad di-clearkan benda ni dengan orang-orang ni semua. Awal-awal aku abang kat hampa, kalau sekiranya hampa ikut Islam yang aku bawa ni, mati-matian aku akan pertahan hampa. Tapi kalau hampa bantah Islam yang aku bawa ni, ana bari, aku lepas tangan, aku tak akan bertanggungjawab dengan apa yang hampa buat. Jangan sangkut aku dengan perbuatan hampa. Begitu firman Allah, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim, dan suruh olehmu atas Tuhan yang aziz ar-rahim akan segala kerjaan engkau itu. Firman Allah, allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Tuhan yang lihat engkau ketika engkau bangkit sembahyang. Serah diri dekat Tuhan, tawaduk, rendah diri pada Tuhan. Tuhan mana? Tuhan yang duk tengok hampa waktu hampa sembahyang. Dan lihat ketika berpaling-paling, yakni bergerak-gerak pada segala sujud sembahyang jemaah. Kita sembahyang seorang pun Tuhan tengok, kita sembahyang jemaah pun Tuhan tengok. Kita berdiri masa takbiratul ihram, Allahu akbar, Tuhan tengok. Kita duk bergerak anggota rokok, sekali i'tidal, sekali sujud, sekali duk baca tahiyat, sekali Tuhan duk tengok setiap gerak-geri kita. Berdiri dan duduk dan rokok dan sujud, yakni Allah lihat engkau sembahyang seorang dan Allah lihat engkau sembahyang berjemaah. Dan kata setengah ulama, berpaling Nabi pada sulbi dan rahim orang yang mukmin daripada Adam dan Hawa sampai kepada Abdullah dan Aminah. Tiadalah keturunan Nabi SAW itu kafir selama Nur Muhammad padanya. Innahu huwas samiul alim, bahwasanya Allah Ta'ala itu Tuhan yang amat mendengar lagi amat mengetahui. Nabi Muhammad ni manusia yang dipelihara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Lepas ini kita masuk ayat, hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Adakah aku, yakni Allah, nak khabar akan kamu wahai kafir Mekah, atas siapa yang turun syaitan-syaitan itu? Ini Tuhan nak memperjelaskan lagi kepada kafir Mekah. Hampa tuduh kata Nabi Muhammad terima Quran daripada syaitan. Tuduhan hampa langsung tak berasas. Tuhan kata hampa nak tahu dah syaitan ni duk turun main bisik di telinga siapa? Tuhan kata, kalau nak tahu aku akan bagi tahu dekat hampa. Syaitan dia duk pergi bisik telinga siapa? Yang pastinya bukan telinga Nabi, tapi telinga orang lain. Telinga siapa?
Tuhan kata aku akan beritahu lagi. InsyaAllah tuan-tuan, panjang umur, diberi kelapangan, kita sambung ayat ni dan kita akan tengok siapakah golongan yang menerima bisikan daripada syaitan itu. Wallahu'alam. Itu daripada Allah yang tak baik, silakan. Saya tangguh dengan tafsir kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Bil nadri. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.